Baiklah kelas, jam sudah menunjukkan pukul 10.35, jadi kita akan mulakan pengajaran kita sekarang. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, pagi ini, kamu semua sihat kan? Sihat. Sihat. Okey, semua dah sarapan dah? Dah. Okey, dah sarapan, bagus. Sarapan tu penting Sarapan tu untuk kita membekalkan tenaga kita Pagi-pagi kena perlu sarapan. Okey, jadinya kita akan pergi kepada kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu nak tanya, pada minggu lepas kelas kita kita belajar mengenai apa? Tajuk apa? Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, itu adalah tajuk kita pada minggu lepas. Tapi kita belajar mengenai ada tiga objektif. Sistem pemilihan raja, sistem keagamaan dan perundangan. Ada kawan-kawan masuk. Okey, apa tadi? Sistem pemilihan raja, perundangan dan keagamaan. Okey, pemilihan raja. Okey, bolehlah tu. Okey, yang pertama kita belajar mengenai sistem pemerintahan. Okey, apa kita nampak dekat keempat-empat negeri ni, sistem pemerintahan mereka ada yang sama, ada yang berbeza. Okey, macam dekat negeri Pahang, Selangor dengan Terengganu, dia mulai sistem pewarisan tahta. Maknanya anak kepada sultan yang akan dilantik menjadi sultan. Tapi kalau untuk negeri Perak pula, sistem pelantikan dia melalui sistem penggiliran. Ya. Okey, lepas tu kalau untuk agama Islam, agama Islam ni adalah merupakan objektif kita yang kedua itu mengenai agama Islam dalam pentadbiran. Maknanya agama Islam adalah merupakan agama persekutuan dan sultan adalah merupakan ketua agama bagi setiap negeri tersebut. Okey. Kalau untuk dalam perundangan, kita akan tengok perundangan ni apa fungsi dia untuk mengawal tingkah laku manusia. Okey, contoh undang-undang yang ditubuhkan dekat negeri-negeri ni adalah contohnya Undang-Undang 99 Perak dengan hukum kanun Pahang. Okey, itu secara ringkaslah. Okey. Tapi pada hari ini kita akan belajar mengenai tiga lagi objektif warisan kesultanan untuk keempat-empat negeri tersebut. Okey, yang pertama adalah adat istiadat, yang kedua persuratan dan yang ketiga adalah ekonomi. Okey, kita akan pergi kepada objektif kita yang pertama. Okey, cikgu akan baca. Okey, untuk adat istiadat. Okey, adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Maknanya adat ni adalah merupakan sesuatu perbuatan ataupun perbuatan lah yang akan diwarisi kepada cucu cicit mereka lah. Itu adalah muka adat kan. Macam adat Melayu. Itu contoh kalau adat Melayu. Macam adat Melayu dia tak bagi duduk atas bantal. Dia ada pantang larang dia lah. Macam itulah adat dia. Okey, istiadat turut melibatkan upacara tertentu. Maknanya kalau untuk istiadat pula dia lebih kepada upacara. Upacara tu semua majlis. Okey, satu majlis. Okey. Adat istiadat merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Okey, jadi kita akan tengok apa adat istiadat yang merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Okey. Antara adat istiadat ini termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, adat istiadat pertabalan, istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan istiadat pemakaman. Okey, maknanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 adat istiadat yang menjadi identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Okey. Kita akan tengok adat yang pertama, adat keputeraan. Okay, kita tengok apa tu adat keputeraan. Okey. Melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan untuk membetulkan kedudukan bayi dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Maknanya
ada keputeraan ni maknanya untuk apa? Mendapatkan anak anak. Okey, lingkar perut ni kalau yang cikgu baca dekat sini. Okey, lingkar perut ni masuk bidan. Dia untuk dia Okey, kalau melingkar perut ni kalau kamu nak tahu dia adalah merupakan sesuatu adat yang dijalankan ke atas seorang isteri yang telah genap 7 bulan hamil dan ia bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya. Okay, apa maksud dia yang tempat yang sepatutnya adalah iaitu bahagian kepala di pintu rahim kan. Maknanya kalau kita lahir bukan kaki keluar dulu kepala yang keluar dulu. Bila kalau kaki keluar dulu tu adalah merupakan songsang kan. Kalau kita lahir, kalau bayi tu lahir keluar kaki dulu, dia akan boleh membuatkan bayi tu lemas. Jadinya kalau dengan adanya adat melenggang ni, kamu boleh baca dia ada banyak, kalau dekat Google pun boleh tengok. Jadinya dengan adanya adat melenggang bayi ni memudahkan untuk proses kelahiran. Okey. Itu adalah merupakan adat keputeraan lah untuk Melayu ni. Okey, bayi diperdengarkan azan sebaik saja dilahirkan. Okey, kalau untuk bayi lelaki kita akan azankan, kalau untuk bayi perempuan kita akan iqamah. Okey. Kamu tahu kan tu? Kalau macam bayi lelaki kita akan azan dekat telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri? Siapa tahu? Okey, kalau lelaki akan diazankan di telinga sebelah kanan. Okey, kalau perempuan akan diiqamahkan di telinga sebelah kiri. Okey. Bercukur apabila putera atau puteri berusia 7 bulan. Maknanya putera dengan puteri ni bila genapnya 7 bulan mereka akan melakukan adat bercukur bukan cukur misai, cukur janggut tu. Cukur ni jambul. Okey. Sebab bayi tak ada janggut, tak ada misai Okey. Dia cukur jambul. Okey. Berendoi iaitu meletakkan bayi di dalam buaian dan diperdengarkan alunan marhaban. Okey, kamu ingat bayi akan diletakkan dalam buaian dan diperdengarkan alunan marhaban. Okey, kamu tahu marhaban sebab kesultanan ni dia melibatkan agama Islam. Okey. Cikgu, umur berapa sultan sunat? Itu cikgu tak tahulah. Itu tak ada pula bagi tahu sultan sunat tu bila. Selalunya kalau sunat ni seeloknya sebelum usia 12 tahun lah kan. Sebab time tu tak adalah macam dia tak adalah terlampau matang sangat jadi dia tak mungkin terkurang sikit lah sakit dia. Dia kalau boleh sebelum usia 12 tahun. Selalunya kalau seeloknya orang buat kalau selalunya umur 9 dengan 10 tahun sunat ni. Tu yang macam sesuai lah. Okey. Okay, lepas tu kita akan tengok kepada yang kedua, itu adat perkahwinan. Okey. Nanti kalau kamu nak tu apa? Yang kamu semestinya kalau kamu dah besar nanti mestilah kamu nak berkahwin ataupun menikah. Okey. Jadi kamu kena tahu ada adat dia. Ni sama je kalau sampai sekarang, cuma ada kalau untuk raja ni dia ada lain sikitlah. Okey, yang pertama dia kena merisik. Okey, kalau merisik ni dia macam ni. Merisik ni kita nak tahu bahawa perempuan tu dia dah berpunya ke belum. Tu kita nak tahu. Itu adalah merisik. Kalau meminang ni dia dah mula hantar rombongan. Okey, macam rombongan lelaki akan pergi ke rumah perempuan. Okey, akan bertanyalah mengenai perempuan tu, macam contoh berapa harga dia, lepas tu adakah dia macam bersetuju kan. Tu untuk meminang. Kalau merisik ni just kita nak tahu dia dah ada ataupun belum. Kalau meminang, kalau merisik ni selalunya macam kita lelaki, kita akan pergi seorang. Kita akan pergi tanya keluarga tu, ataupun kita akan boleh tanya perempuan tu sendirilah. Okey, kalau meminang ni dia akan dah melibatkan keluarga. Okey, kalau betul akan bertunang. Bila bertunang ni maknanya kamu sudah ada ikatan. Okey, bertunang. Okey, lepas tu berinai besar malam sebelum majlis perkahwinan. Kemudian berinai besar ni apa? Dia adalah kita panggil apa? Malam berinai tu. Yang malam sebelum berlakunya
pernikahan. Okey, lepas tu akan adanya khatam Al-Quran. Lepas tu berlakunya pernikahan. Bila pernikahan ni dah ada hubungan yang sah lah. Lepas tu persandingan dan bertepung tawar. Kamu mesti dah tahu kan kalau yang Melayu ni. Okey, yang ni gambar ni adalah merupakan gambar persandingan. Bertepung tawar tu yang baling bunga rampai tu semua. Tu bertepung tawar. Lepas tu santap beradab yang kita makan dengan ahli-ahli keluarga tu. Dan yang last sekali adalah bersiram di atas panca pesada. Okey, kalau untuk sultan ni dia kalau menikah akan adanya bersiram. Okey, dia akan bersiram ni, kalau bersiram ni maknanya dia akan dimandikan dekat atas panca pesada. Dia ada kawasan khas dia. Okey, kat situ nanti sultan dengan permaisuri tu akan lepas dia dah bernikah tu kan, dia akan bersiram di atas panca pesada lah untuk macam mengambil berkat. Okay, itu adalah merupakan perkara-perkara yang ada dekat adat perkahwinan yang akan dimulakan melalui merisik dan diakhiri dengan bersiram di atas panca pesada. Okay, itu adalah merupakan perkara-perkara dia. Lepas tu kita akan tengok istiadat pemakaman. Okay, apa kita tengok? Pemakaman tu apa? Okay, tempoh berkabung bergantung pada pihak istana lah. Okay, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu kan. Dia ikut pihak istana tu lah nak buat apa. Selalunya kalau sultan ni meninggal, dia akan naikkan bendera putih, bendera hitam. Tu menunjukkan bahawa bendera hitam ataupun bendera tu akan digantung setengah tiang. Itu akan menunjukkan bahawa sultan mangkat. Okey, pihak istana memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Maknanya dia akan memberi sedekah lah. Okey, beri barangan, makanan ke ataupun duit lah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Okey, lepas tu kita akan tengok usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman dikenali sebagai seraja diraja. Okey, apa seraja diraja ni apa benda? Kamu nampak tak yang warna kuning dekat dalam gambar tu? Nampak kan? Yang belah bawah tu. Tu adalah yang kuning ni kita panggil seraja diraja. Kalau yang kita meninggal ni, yang ni lah yang kita angkat tu. Apa kita panggil tu? Cuma lupa pula apa nama dia. Kalau yang raja kita panggil seraja diraja. Ya? Uganda ke? Ya? Uganda? Digandar ke dibawa kuda? Tak. Dia akan ni lah, diganda lah. Ini kuda. Mana ada? Tak ada kuda kat sini. Dia akan ni lah, pegawai dia punya pegawai lah yang pegawai lah kita panggil pembesar atau tak pun macam dia punya adalah kita panggil pegawai istana lah yang akan usung berganda macam ni kot. Ni berganda, ni usung. Okey, raja akan diusung melalui kita akan panggil seraja diraja. Okey. Setelah jenazah dimakamkan ataupun dikebumikan lah. Okay, kalau untuk sultan ni kita akan panggil dimakamkan. Kalau yang biasa kita akan dipanggil di perkebumian. Okay, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Kamu dah tahu kan nobat tu apa kan? Yang tu lah, yang alat muzik tu. Okay, maknanya tempoh jenazah dimakamkan, tiada alunan muzik akan dipermainkan di istana. Okay, itu adalah merupakan adat pemakaman. Yang pertama, tempoh berkabung akan bergantung kepada pihak istana. Lepas tu, pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Lepas tu, usungan yang akan mengangkat jenazah dikenali sebagai seraja diraja. Dan last sekali, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Okay, mana tempoh tertentu ialah tempoh perkabungan. Okey. Itu adalah merupakan kita punya aktiviti yang pertama, iaitu berkaitan dengan adat istiadat Kesultanan Melayu. Ada tak pertanyaan? Cikgu, ada ke macam tembak meriam masa pemakaman? Tembak meriam Ada. Kalau kamu tengok sampai sekarang pun, kalau sultan tu mangkat ada. Selalunya kalau tembak meriam ni, selalunya dia ikut bilangan umur sultan tu. Contoh kalau umur sultan tu 60, mungkin 60 tembakan. Kalau umur dia 63, selalunya kalau meriam tu dia ikut
umur sultan tu. Ada, selalunya ada. Kalau bukanlah kita nak minta ada berlakunya ni lah kemakatan ni, tapi setiap manusia memang akan meninggal lah kan. Jadi kalau katalah ada yang berkaitan dengan sultan ni, kamu tengok selalunya akan ada benda tu, akan dilepaskan meriam tu, ada tembakan meriam tu. Okey, tu kita punya objektif yang pertama. Jadi lepas tu kita akan masuk kepada objektif kita yang kedua, iaitu berkaitan dengan persuratan. Kita akan tengok apa tu persuratan. Okey. Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri Melayu yang lain. Maknanya tradisi persuratan ni dia melalui datang daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Maknanya persuratan ni dia macam pembukuan kot. Pembukuan. Maknanya dia kita dah ada mencatat, okey, ataupun menulis di dalam di atas suatu kertas lah, untuk jadikan macam dokumen ke diary kan. Okey, itu adalah persuratan. Okey, antara yang termasuk adalah berkaitan dengan sejarah. Okey, sejarah of course lah, kamu tahu kan sejarah. Lepas tu berkaitan agama. Kalau yang kamu tahu macam berkaitan dengan yang dalam Al-Quran tu kan, dia menterjemahkan. Okey, lepas tu perubatan, lepas tu sastra rakyat. Kalau sastra rakyat ni selalu je macam sajak. Sajak selalunya loka. Tu adalah persuratan. Okey. Betul, kita tengok karya sejarah. Okey, kita akan tengok dekat negeri yang pertama, iaitu Hikayat Pahang. Okey, nama karya sejarah untuk berkaitan dengan persuratan dekat negeri Pahang, kita panggil Hikayat Pahang, yang dikarang oleh Haji Muhammad Noor, yang mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Maknanya dia berkaitan dengan sejarah. Okey, boleh ingat kalau untuk Pahang kita panggil Hikayat Pahang. Okey, kamu boleh tengok dekat sebelah kanan ni. Okey, ini adalah merupakan Hikayat Pahang. Okey, lepas tu kalau untuk dekat negeri Perak, persuratan dia kita panggil Misah Melayu. Okey, yang dikarang oleh Raja Chulan, yang mengisahkan sejarah Kesultanan Perak abad ke-18. Okey. Misah Melayu. Okey, lepas tu kita akan tengok kalau untuk negeri Terengganu, kita punya persuratan ni kita panggil Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Okey, nama dia Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Karangan Tengku Dalam Kaltum. Okey, yang dikarang oleh Tengku Dalam Kaltum, mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan ke-20. Dan yang keempat adalah Kenang-kenangan Selangor. Okey, kalau untuk Selangor, dia punya persuratan dia, karya sejarah dia, namanya Kenang-kenangan Selangor, yang dikarang oleh Wan Muhammad Amin, mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor abad ke-19 dan ke-20. Kalau kamu tengok keempat karya sejarah ni, dia adalah berkaitan dengan Kesultanan Terengganu. Kesultanan Melayu untuk negeri-negeri tersebut. Dan setiap negeri-negeri tu dia ada karya sejarah yang tersendiri. Kamu kena ingat kalau untuk Pahang, nama dia adalah Hikayat Pahang. Kalau untuk Perak, karya dia nama Misah Melayu. Kalau untuk Terengganu dia panjang sikit, itu Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Dan yang dekat Selangor, karya dia dipanggil Kenang-kenangan Selangor. Okey, itu adalah merupakan persuratan. Okey, persuratan untuk warisan Kesultanan Melayu. Ada tak pertanyaan mengenai objektif ini? Okay, kalau kamu tahu, persuratan tu maknanya dia berkaitan dengan pembukuan, okay, ataupun sesuatu catatan ataupun tulisan yang dicatatkan di atas kertas. Okay. Ada tak pertanyaan mengenai Cikgu, bila baru dia tukar dari tulisan Jawi ke tulisan Rumi? Oh, okey. Kalau kamu nak tahu, kalau pertukaran tu kan, pada zaman Kesultanan ni belum lagi ada Rumi tu. Rumi ni dia bermula
kamu kena ingat nama tokoh tu adalah Zakbar. Zakbar tu adalah tokoh yang wujudnya tulisan Rumi tu. Dia yang apa kita panggil macam pelopor kepada wujudnya tulisan Rumi ni. Okey, dia kata supaya dia nak pastikan, sebab zaman dulu kalau nak pergi negara Arab belajar selalu kan susah kan. Jadinya dengan adanya tulisan Rumi ni, Jawi kan. Zakbar tu dia main peranan. Kalau tak silap cikgu tahun sebelum UMNO kot, tahun UMNO 1956. Dia dalam lingkungan 1960-an. Macam itulah wujudnya tulisan Rumi tu. Okey. Itu adalah merupakan warisan Kesultanan Melayu mengenai persuratan. Okey, lepas tu kita akan lihat berkenaan dengan ekonomi. Kamu tahu kan ekonomi tu apa kan? Okey, lepas tu dalam ekonomi ni kita akan tengok ada 3 perkara. Yang pertama iaitu mengenai pelabuhan, lepas tu mata wang, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan ekonomi sara-diri dan jual beli. Okey, untuk pelabuhan, aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Kamu tahu pelabuhan tu apa kan? Tempat kapal-kapal dagang ni dia berlabur dekat pelabuhan dan barang-barang tu akan diletakkan di pelabuhan tersebut. Itu adalah pelabuhan. Okey, kalau untuk ni cikgu tanya pada zaman sekarang Okey, kalau pelabuhan utama untuk Malaysia apa? Nama dia? Pelabuhan apa? Siapa tahu? Ni sekarang. Kelang ke? Ya? Kelang ke? Pelabuhan Kelang. Ya, betul. Kalau pelabuhan Malaysia sekarang yang tersibuk adalah kita panggil pelabuhan Kelang yang terletak dekat apa nama pulau tu? Pulau Indah. Kelang. Ya, memang Kelang. Tak, nama tempat tu Pulau Indah, tak silap cikgu. Nama dia Pulau Indah kot. Dia punya spesifik lah. Dia memang Kelang. Kelang tu dia daerah kan, yang besar. Kalau spesifik tu rasa Pulau Indah nama dia. Okey, lepas tu kita akan tengok Kesultanan Perak dan Selangor. Kita akan tengok dekat Perak dan Selangor memiliki kelebihan kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Kamu tahu kan? Kedudukan negeri Perak dengan Selangor ni, dekat Semenanjung ni, mereka terletak dekat bahagian tengah-tengah dekat tengah-tengah Semenanjung. Lepas tu dia terletak dekat Selat Melaka. Kalau kita tahu ni, Selat Melaka ni adalah merupakan laluan perdagangan yang tersibuk di dunia lah. Sebab apa? Sebab kita ni terletak dekat tengah-tengah di antara bahagian timur dengan bahagian barat. Jadi kat tengah-tengah. Jadinya laluan dekat Selat Melaka ni dia akan ada banyak lah kapal-kapal yang lalu. Sebab tu Singapura dia jadi negara maju. Sebab apa? Sebab barang-barang ni, kapal ni dia akan macam dia tak adalah on straight tu sampai kan. Contoh kalau barangan tu daripada negara kat Eropah, kalau dia nak import ke belah-belah Asia Timur kan, contoh ke China ataupun ke Jepun, mereka tak adalah terus direct sampai ke negara tersebut. Mereka akan mencari pelabuhan. Sebab tu macam dekat Malaysia ni yang tersibuknya, kalau kamu tahu, pelabuhan Kelang, pelabuhan Pasir Gudang kan. Mereka akan letaklah barang dekat situ. Lepas tu bila diorang dah isi minyak kapal, baru mereka akan gerak. Lepas tu macam dekat ni lah, untuk Kesultanan Perak dan Selangor ni, dia memiliki kelebihan kedudukan yang strategik. Maknanya kapal-kapal tu dia boleh berehat ataupun berlabur lah sekejap untuk berehat di situ. Okey, lepas tu pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor. Okey, kamu kena ingat kalau zaman dulu ada pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu, serta pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi kalau mana Kuala Sungai Perak tu dekat Perak lah, menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hingga ke-19. Okey. Antara hasil dagangan utama termasuklah biji timah. Kamu tahu kan biji timah ni dia dibuat untuk apa? Biji timah ni. Tin. Ya? Tin.
Ya, tin. Tin tu yang simpan makanan. Ya, betul. Okay, Dengan apa dah yang orang bakar tu kat itu benda tu kat elektronik. Tapi wire. Tapi kalau untuk zaman dulu ni selalunya biji timah ni digunakan untuk tin. Yang kamu cakap tu mungkin zaman sekarang kot. Tu biji timah ke? Ke biji besi? Kita boleh tengok. Okey, tapi biji timah ni betul lah kawan kamu cakap itu berkaitan dengan tin makanan. Sebab apa? Dekat Negara Orang Putih ni dia ada 4 musim. Bila 4 musim ni, siapa ya? Ada kawan-kawan nak masuk. Okey, negara putih ni, negara Eropah ni dia ada 4 musim kan. Dia ada sejuk. Musim sejuk, musim panas, musim tengkujuh. Bukan tengkujuh. Musim bunga dengan musim duruh. Jadi makanan tu kalau macam dia punya cuaca tak berubah kan, jadi makanan cepat basi kan. Bila adanya tin tu, jadi bolehlah makanan tu tak cepat basi kan. Sebab tu negara-negara Eropah dia datang ke semenanjung ataupun kawasan Asia Tenggara ni untuk dapatkan biji timah. Okey. Biji timah ni sangat penting zaman dulu sebab sekarang pun pentinglah untuk buat tin kan. Okey, kalau kita tengok dekat untuk Kuala Terengganu pula merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18. Okey, kamu faham tak apa tu pelabuhan entrepot? Dia ada import export kan. Kalau entrepot dia import barang, kita ambil barang daripada luar. Kalau export kita akan bagi barang kita dekat luar. Kalau entrepot import. Kalau import kita ambil barang daripada luar. Kalau export kita akan barang kita akan dibawa keluar. Kalau entrepot, siapa tahu entrepot? Arena ke? Ya. Arena. ANA. Dia kalau sama boleh lah. Dia macam lah. Maknanya dia macam dia tak barang dekat kawasan tu akan dijadikan tempat import dan export. Maknanya barang kat situ dia boleh jual barang dekat situ dan dia boleh dapatkan barangan luar dekat situ. Maknanya contohnya kalau rempah kari ni dia datang daripada negara India kan. Jadinya Kuala Terengganu ni akan macam barangan tu, macam kari tu, contoh kari tu dia akan letak dekat pelabuhan tu. Jadinya kalau dekat negara, contohlah dekat negara China ataupun Jepun dia nak kari tu, dia tak payah pergi ke negara India untuk dapat kari. Jadi dia boleh pergi dekat semenanjung ni. Dekat semenanjung ni dia boleh dapatkan kari tu dalam pada masa yang sama. Macam diorang kan selalu import macam teh, sutera kan. Jadi diorang boleh dapatkan bekalan kari tu dalam pada masa yang sama. Diorang boleh export barangan dia sutera dengan tu, dia letak dekat pelabuhan dekat ni lah, semenanjung tu. Jadi orang yang dekat India ni, negara India ni, kalau dia nak teh dengan sutera tu, dia tak payah pergi ke tu. Jadi dia hanya pergi ke semenanjung untuk dapatkan barangan tu. Tu kita panggil pelabuhan entrepot. Maknanya dia berlakunya import dan export. Itu untuk Kuala Terengganu. Ni kalau sebelah kanan kamu nampak ni adalah pelabuhan Kuala Selangor. Ni zaman dulu lah kan. Kalau zaman sekarang ni tak ada macam ni dia. Zaman sekarang dia ada kontainer besar-besar tu ni macam zaman dulu je. Lepas tu kita akan tengok dalam pelabuhan ni. Barangan yang didagangkan di pelabuhan ini ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Ni antara barang-barang yang didagangkan lah dekat pelabuhan. Tapi selalunya memang biji timah lah yang terpenting sebab biji timah ni dia boleh cikgu tak tahu lah, rasanya boleh didapatkan dekat semenanjung je kot. Kalau macam dekat benua Amerika Selatan tu Perak rasa. Dia bukan biji timah. Kalau Perak lain dia Perak lain, biji timah lain. Pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar. Jawatan yang akan memain peranan mengenai
pelabuhan ni akan diuruskan oleh kita panggil Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Okey. Sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan dengan lancar. Okey, maknanya sistem cukai ni kena adil lah kan. Dia tak adalah macam bagi kalau letak cukai yang terlampau tinggi, mesti tak ada yang pedagang nak berdagang dekat situ kan. Dia mesti, kalau dia kena bijak lah, dia kena letak harga cukai tu dengan berpatutan lah, supaya pedagang ni dia rasa selesa lah, okey, untuk berdagang. Okey, itu adalah peranan Syah Bandar dan pegawai pelabuhan. Okey, itu adalah berkaitan dengan pelabuhan. Lepas tu kita akan tengok mata wang. Okey, mata wang. Okey, kalau mata wang Malaysia sekarang kita panggil mata wang apa? Pen, ringgit. Ya, ringgit Kredit. Kredit. Ringgit Okey, betul, kita tengok dekat warisan negeri Melayu ni. Okey, untuk negeri Perak, dia terkenal dengan mata wang bongkah timah. Okey, kamu boleh nampak yang gambar warna biru ni. Warna biru ni. Okey, ini adalah merupakan gambar mata wang bongkah timah yang dinamakan bidor sejak abad ke-17. Okey. Dekat Perak pun ada juga nama tempat tu bidor. Tapi kalau dekat Perak ni juga mata wang dia berbentuk bongkah timah yang dinamakan bidor. Okey, lepas tu mata wang pitis. Lepas tu ada juga mata wang pitis yang diperbuat daripada timah. Okey, timah digunakan di Pahang mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Maknanya kat Pahang pula adanya mata wang pitis. Kalau dekat Perak ni mata wang bongkah timah yang dinamakan bidor. Okey, lepas tu kita tengok manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Maknanya kalau mata wang tampang tak ada. Okey, mata wang tampang ni maknanya dekat negeri Pahang juga lah ni. Maknanya kamu kena tahu sekejap lagi. Okey, kalau dekat Perak dia mata wang bongkah timah. Kalau dekat Pahang dia ada dua, iaitu mata wang pitis dan mata wang tampang. Okey. Kalau dekat Terengganu, semasa zaman Sultan Zainal Abidin I memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Okey. Selain itu terdapat juga mata wang pitis. Okey, maknanya dekat Terengganu ni juga ada mata wang pitis macam dekat Pahang. Okay, manakala dekat Selangor pula ditemukan mata wang shilling. Okey, dekat Selangor kita panggil mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Okey. Itu adalah mengenai mata wang. Okey, maknanya dekat Perak dia ada satu je, iaitu mata wang bongkah timah. Kalau dekat Pahang dia ada dua, iaitu mata wang pitis dan mata wang tampang. Lepas tu kalau dekat Terengganu dia ada dua, iaitu mata wang berupa kupang emas. Okey, kamu boleh tengok kat sebelah kanan ni. Dan mata wang pitis. Okey, kalau dekat Selangor pula mata wang shilling. Okey. Lepas tu kita akan pergi yang terakhir, iaitu berkenaan dengan ekonomi sara diri dan jual beli. Okey. Ekonomi sara diri seperti pertanian, peternakan, perlobongan, mengutip hasil hutan dan perikanan dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihannya untuk dijual. Maknanya mereka akan melakukan aktiviti pertanian, peternakan, perlobongan dan semua ni untuk menampung keperluan harian mereka lah. Dan lebihannya untuk dijual. Okey. Perlobongan biji timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Perlobongan biji timah Okey, kalau dekat Selangor, kalau ikutkan sejarah, kawasan mana yang menjadi tempat perlobongan biji timah yang terkenal dekat Selangor? KL. Ya, betul. Kuala Lumpur. Sebab tu kita main Kuala Lumpur. Kalau dekat Perak, yang terbesar. Ya? Ipoh Ipoh. Kalau cikgu rasa Ipoh tu bukan timah. Ipoh tu dia tanam getah. Satu Lombong apa? Yang lombong Tanjung Rambutan ni. So, ada satu hari tu saya pergi satu tempat tu. 1 kilometer jauh dari Tanjung Rambutan, satu Gunung Lang sana ada timah. Ya. Nama tempat tu adalah Lembah Kinta. Lembah Kinta nama dia. Hulu Kinta. Lembah Kinta. Dulu dekat Perak,
yang pada awalnya kawasan tu kita panggil Taiping. Sekarang ni kita panggil Taiping. Tapi lepas tu selalunya Lombong ni selalunya dia ni kaum Cina lah. Kan? Kalau kamu belajar sejarah, kamu ada belajar tentang yang Perang Larut tu kan. Berkaitan dengan Pelumbung Biji Timah tu kan. Okay, dekat Perak ni mula-mula dia dekat Taiping. Lepas tu banyak pelumbung daripada Cina ni, daripada negara Cina lah kan. Dia dekat Perak, lepas tu dekat Taiping tu dia dah habis. Lepas tu dia jumpa lagi sebuah kawasan yang besar biji timah ni, iaitu Lembah Kintar sampai sekarang rasanya. Ada lagi Lembah Kintar tu. Biji timah dekat Lembah Kintar tu. Okey, betul-betul kita tengok masyarakat di Selangor, ni kat Selangor juga mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, manakala masyarakat di Perak merupakan antara pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu-kayan pada abad ke-17 dan ke-18. Okey. Pada abad ke-18, negeri Terengganu mengusahakan tanaman lada hitam dan pelombongan emas. Okey. Betul. Okey, maknanya ini adalah berkenaan dengan ekonomi sara diri dan jual beli mengenai keempat negeri tersebut. Okay, kita akan tengok kalau untuk negeri Selangor dan Perak ni dia berkenaan dengan biji timah. Manakala untuk Selangor dia ada ekstra sikit, dia ada tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, kalau dekat Perak pula dia lebih kepada hasil hutan. Contoh dia macam rotan, sumbu badak dan kayu-kayan. Ni kat sebelah kanan ni ada sumbu badak. Kamu tahu kan sumbu badak tu apa kan? Badak punya sumbu tu. Tu boleh dibuat ubat. Okay, lepas tu kalau untuk negeri Terengganu ni dia berkaitan dengan tanaman lada hitam dan pelombongan emas. Ada tak? Sebelum kita masuk ke bahagian aktiviti, ada tak pertanyaan? Cikgu, Syahbandar tu kapitan kan? Kapitan? Cikgu tak tahu pula kapitan tu apa. Okay, kalau Syahbandar ni dia selalunya dia berkaitan dengan macam pegawai. Dia pegawai contoh dia macam kalau kita sekarang ni kita panggil menteri luar negeri rasanya. Dia macam dia macam bekerja macam sepadan lah di antara laut dengan darat ni. Ini Syahbandar lah tu. Okay, kalau macam Temenggung dia akan bekerja dekat darat kan. Polis kan. Kalau Laksmana dia akan bertugas dekat laut. Kalau Syahbandar ni dia dekat tengah-tengah. Dia dekat badannya macam pelabuhan ataupun pantai-pantai. Itu namanya Syahbandar lah. Kita akan panggil Syahbandar. Okey, kamu faham Okey, itu adalah merupakan berkenaan dengan warisan kesultanan. Ketiga ada 3. Yang pertama mengenai apa tadi pertama? Cikgu lupa pula. Okey, ada istiadat. Yang kedua mengenai persuratan dan yang ketiga adalah mengenai ekonomi. Okey, lepas tu kita pergi kepada ekonomi. Kamu semua reti main quizzes tak? Pernah. Pernah kan? Biasa dah. Okey, dah biasa Cikgu nak selalunya kita buat aktiviti yang biasa-biasa tu kan. Jadi cikgu nak main quizzes lah. Okey, nanti cikgu tahap. Sekejap, cikgu nak tukar slide. Cikgu bagi kamu yang tak apa, boleh je masuk. Tak kisah. Okey. Kalau tu bolehlah kamu enter join code tu. Okey, dekat situ ada ni ataupun cikgu akan bagi link dekat dalam grup ya.
RKC. Siapa ni? Saya tak dapat masuk link. Cuba nak cek dulu. Okey. Okey, kamu boleh masuk Okey, cikgu ada bagi link dekat grup. Link quizzes tu. Tapi yang boleh masuk dah. Okey, ataupun kamu boleh enter join code tu 960390. Lalu kita buat aktiviti yang biasa-biasa tu kan. Kali ni cikgu nak tengok tahap kefahaman kamu melalui individu. Okey. Kertana dah masuk, Kamdi dan Ilmi Najibah. Itu Said Hambali. Lagi tak? Ainur Danisha. Cikgu tak cek pula ada berapa dalam kelas ni. Muhammad Danish Daniel. Tuak William. Okey. Ada 7. Kamu ada berapa nama lain? Go Yen Yi. Oh, siap tulis nama kelas 2 kali 2. Okey, Alin Kristina. Ada 9. Ada 9. Ada tak lagi yang nak masuk? Okey, Aaron. Okey, ada Aaron yang ke-10. Yong William yang ke-11. Okey, Putri Nurizan yang ke-12. Ada berapa? Ada lagi tak? Ada lagi tak yang nak masuk? Okey, Danish Hakim. Berapa soalan ni? Tak banyak kot. Ada 7 rasanya. Okey, Tuan Muhammad Akil. What 12, 14. Okey. Ada 14 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? Okey. Sebenarnya 14 orang ni. Okey, kita akan mulakan kelas kita. Kuis kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan. Oleh Putri Nurizan. Putri Nurizan dan Aaron. Kita bersaing. Ilmi Najibah pun. Okey, Aaron on fire.
Ilmi Najibah dah selesai. Puteri Nurhalizan pun dah selesai tu. Kamu yang lain lah. Towak satu. Said Hamali, Yong William belum habis lagi. Daniel belum lagi. Idiosol. Okay. Isul satu teman dan pertama ada Ainul Anishari dengan Goyeni dengan SK Indosul. Indosul yang soalan ini soalan. Ainul Danisha ni okey. Selesai eh? Okey, jadi ni tempat ketiga Said ketiga Said Hamali, kedua Puteri Nurhalizan dan yang pertama okey, maknanya Ilmi Najibah. Okey, tempat pertama Ilmi Najibah, yang kedua Puteri Nurhalizan dan ketiga adalah Said Hamali. Itulah kalau kita buat aktiviti dalam kelas, boleh cikgu bagi hadiah kan. Sekarang ni cikgu pun tak tahu macam mana. Tapi tak apa, cikgu ucapkan syabas
Okay, kalau kita tengok kat sini. Okey. Tak apa, nanti cikgu akan tengok balik. Okay, kalau tengok sini kamu fahamlah. Dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Tak apa, kita akan klikkan. Okey. Ya. Okey. Sangkut sikit. Okey. Okay, kita dah selesai untuk bahagian aktiviti. Semua ada lagi dalam kelas ni? Ada tak? Ke dah tidur? Kelas? Katanya. Okey, ada Okey. Ada. Kenapa Malaysia? Sebab cikgu tak tahu sebab kamu ni, sebab cikgu besarkan skrin. Okey, ada tak sebarang pertanyaan mengenai kita punya topik pembelajaran pada hari ini? Kenapa Malaysia dulu tak ada duit kertas? Duit kertas? Okey, zaman dulu kalau kamu buat kertas, tentunya hancur kan? Sebab zaman sekarang ni duit kertas ni bukan duit kertas biasa. Dia duit kertas kita panggil apa? Kertas lilin ke kertas lilin rasanya. Sebab tu kalau kamu cuba koyakkan kertas RM1 tu tak boleh. Kamu koyakkan pakai tangan tak boleh. Kamu kena pakai gunting baru boleh. Kalau zaman dulu kalau buat kertas, of course hancur lah kan. Dah zaman dulu selalunya berdagang kan. Dia ada macam berai-berai kan. Kalau kamu fikir logiknya, kalau dulu zaman kertas pun, kertas masa tu tak berkualiti lagi. Kalau kamu, sebab duit ni, kalau kamu berpeluh pegang duit kertas, kalau kertas tu, kita punya peluh kan macam asid kan, macam garam kan. Kalau kita pegang kertas lama-lama, kalau kita gesek sikit dia boleh terkoyak. Sebab tu zaman dulu dia gunakan duit mata wang tu. Tapi mata wang dulu dia tak macam kita yang mata kecil macam ni, dia besar sikit. Besar macam ni. Dia macam rencana lah, rencana besar-besar. Okey. Ada tak? Okey. Okey. Kita dah selesai belajar mengenai topik pada kelas kita pada hari ini.